Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Kita tengok soalan nombor 5, Puan Lila dan Puan Hanim. Kita go through soalan dulu. Perkongsian Smart yang menjalankan perniagaan di Bukit Katil, Melaka, baki-baki berikut diperoleh berdasarkan rekod perakaman perniagaannya pada 31 Disember 2017. Okey, macam biasalah, tengok tarikh akhir soalan kita adalah 31 Disember. Jadi modal ni, modal awal, akaun semasa pun, akaun semasa baki awal. Kita tengok Lela baki debit, Hanim baki kredit. Ambilan Lela Hanim, tidak ada tarikh, jadi macam biasa bila tak ada tarikh, fahamkan bahawa ia adalah cukup untuk setahun, jadi tak payah darab dengan masa bila kita lewat pengiraan nanti. Inventory pada 1 Januari, inventory awal. Angkutan masuk, ini catatkan sebagai Audi. Bank sebelah debit, okay, bank tu asset. Kenderaan, gaji pekerja, gaji perkongsi, Hanim. Jadi ini pun fahamlah bila gaji perkongsi berada dalam imbangan duga macam cikgu habaq sebelum ni, yang ini adalah gaji yang sudah dibayar. Nah, gaji yang sudah dibayar. Kita ada insurans, angkutan keluar. Okay, angkutan keluar ni fahamlah dia belanja biasa, belian dan jualan, akaun belum terima, akaun belum bayar dan diskaun diberi. Diskaun diberi ni adalah belanja. Jadi ini angkutan keluar pun belanja. Alright, lepas tu kita tengok maklumat tambahan. Ikatan Perkongsian telah menetapkan perkara berikut. Ambilan oleh perkongsi dikenakan faedah 5% tahun. Itu macam cikgu ajak dulu. Kita tulis balik. Yang ni akan kita tambah dalam pengasingan untung rugi. Satu-satunya yang kita akan tambah dalam PUR adalah faedah atas ambilan. Faedah atas modal 10% tahun, catat yang ni kita akan tolak dalam pengasingan untung rugi. Gaji perkongsi setahun 10,500 dan ni pun kita akan tolak dalam pengasingan untung rugi. Kemudian untung rugi dibahagikan nisbah 3 nisbah 2. Jadi Lila 3, Hanim nisbah 2. Alright, maklumat tambahan yang ni inventory pada 31 Disember. Ini inventory akhir. Okay, kemudian disebut gaji pekerja 1,000 masih belum bayar. Okay, ini pelarasan yang pertama. Kita buat macam dulu lah. Yang mana ada pelarasan kita warnakan. Jadi keyword sini, gaji pekerja belum bayar. Jadi kamu akan highlight di imbangan duga adalah gaji pekerja sebanyak RM6,000. Okay, kemudian kenderaan disusut nilaikan pada kadar 15% setahun atas kos. Kenderaan disusut nilaikan. Tapi kalau kita tengok di imbangan luga, dia tidak ada lagi susut nilai terkumpul sebelum ni. Jadi kamu just take note lah nanti. Mesti bila kita nak buat kiraan, kamu kena ada belanja susut nilai dan juga susut nilai terkumpul. Kemudian lagi satu dia kata peruntukan hutang ragu baru diwujudkan, beberapa kali pertama diwujudkan. Maksudnya tidak ada lagi baki dalam imbangan duga sebelum ni. Jadi ingat balik lah, PHR bila kita wujudkan, dia bersifat belanja, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari segi angka dalam akaun untung rugi adalah sama seperti angka dalam penyata kedudukan kewangan. Walaupun soalan ni tak perlu buat PKK, tapi kita ambil maklum lah kan, ikut soalan yang sebenar nanti dia minta buat dua-dua. Kalau kata PHR diwujudkan, kena ingat balik. Yang pertama dia tu belanja dan yang kedua angka dalam untung rugi dan angka dalam PKK adalah sama. Okay, kamu dikehendaki untuk menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi dan juga akaun semasa Lila dan akaun semasa Hanim. Okay, setakat tu untuk soalan. Ada apa-apa nak tanya tentang soalan? Okay, kalau tak ada apa-apa nak tanya, kamu semua sediakan kertas. Kita nak lakarkan format lah. Nak lakarkan format. Jadi yang pertama sekali kertas untuk format akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Mungkin kamu hanya perlukan 2 muka surat lah depan belakang, selai cukup.
Di helaian pertama, kita akan draftkan format akaun perdagangan untung rugi. Di belakangnya, kita akan draftkan format akaun pengasingan untung rugi. Dan lagi satu, kita akan draftkan format akaun semasa. Jadi, bila macam cikgu tunjuk kat skrin kamu ni, kita perlukan mungkin 2 page. So, page pertama, kamu buat 3 kolom. Tak cukup 1 kolom ni. Akaun untung rugi lah. Kita buat, selalunya kita buat 3 kolom. Tak saya tambah lain. So, kamu semua di tempat masing-masing, sila sediakan ni lah tulisan-tulisan ni dulu. Kertas pertama, kertas akaun perdagangan untung rugi. Kertas yang kedua, separuh tu kita buat untuk PUR ataupun 3 suku untuk PUR, selagi suku tu untuk akaun semasa. Okay, di sambil-sambil tu cikgu pun buat sama-sama kamu, cikgu pun tak tulis lagi. So yang pertama kita buat format akaun perdagangan. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okay, tadi kita tengok soalan kita ada jualan dan belian tapi kita tidak ada pulangan dan pulangan jualan dan pulangan belian. Jadi format yang macam kamu dah hafal selama ni kita boleh ringkaskan sikit lah. So atas sekali kita still start dengan jualan. Kalau dulu kita akan buat format kosong tolak pulangan jualan. So ini tak payahlah lah, kita skip baris tu. Dan kita buat tajuk berikutnya. Tolak kos jualan. Ni biasalah inventory awal. Kita ada belian. Okay, yang ni pun tidak ada pulangan. Selanglah 1, 2, 3, 4 ataupun 5 baris. Ini saya selang 4 lah. Tolak dengan inventory akhir. Ni pun kita lama tak buat lah format penyerta kewangan ni. Kita akan dapat kos jualan. Lepas tu kita dapat untung kasar. Okay, iaitu bahagian perdagangan tanpa ada pulangan. So, jualan, inventory dua-dua di tengah. Okay, belian berada di dalam. Kemudian kos jualan dengan untung kasar di luar sekali. Kita sambung format. Tambah hasil. Tolak belanja. Okay, itu format akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi. Okay, tengoklah berapa minit sajalah kita siap-siap saja buat format tu. Okay, sambil-sambil tu kamu buatlah di tempat masing-masing. Okay, jadi dah siap format akaun perdagangan untung rugi. Kita buat di sebelahnya, di belakang kertas tu, page yang kedua. Still jawapan A lah, tapi kita buat untuk format pengasingan untung rugi. Akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okay, kita akan mula dengan untung bersih lah, no? Kita tulis dulu untung bersih, mana tahu aku dapat rugi kan, tapi still kita tulis dulu untung bersih. Kalau kita lagi dapat rugi, kita tukar lah. Okay, untung bersih dan kita akan tambah. Kita akan tambah dengan support. So kita tengok balik soalan, tadi kita tengok balik ikatan perkongsian. Yang kita ada adalah tambah dengan FAA, Federal Data 9. Tolak dengan FAM dengan tolak dengan gaji. Gaji pun untuk Hanim. Jadi kita tulis belah tiga-tiga tu lah. So tambah faedah atas ambilan. Kita tengok balik tadi pun dua-dua mereka ada membuat ambilan. Kita tengok balik di Mangalungga tu Lela pun ada, Hanim pun ada buat ambilan. Jadi tuliskan nama mereka, Lela dan Hanim. Okay, itu yang tambah. Lepas tu yang tolak. Kita
Tak ada. Yang pertama, faedah atas modal lah. So, modal mesti ada dua-dua orang lah. Lela dengan Hanim. Okay, lepas tu tolak lagi satu, gaji. Gaji siapa tadi? Tengok ada soalan. Gaji yang dapat gaji Hanim. Jadi tulis nama dia lah. Gaji Hanim. Jadi itu format yang tambah ikatan perkongsian dengan tolak ikatan perkongsian punya item. Lepas tu di bawah tu selang dalam dua baris kita nak buat pembahagian tu lah. Dia buat tajuk akaun semasa yang kita nak kira apa, bahagi untung ataupun rugi tu lah. Tulis nama mereka balik. Lela dan juga Hanim. Okey, yang tu format pengasingan untung rugi. Dan jawapan soalan B, yang minta kita sediakan akaun semasa. Jadi buat garisan dua ruang, debit kredit ada dua beruang. Jadi nama mereka Lela Hanim. Lela Hanim. Okay, format untuk akaun semasa cikgu ajak ingat 3 item ataupun 4 item. Baki BB tulis dua-dua belah. Yang pertama sekali baki BB tulis dua-dua belah. Kan? Lepas tu di sebelah debit ada 2 lagi item iaitu ambilan dan juga faedah atas ambilan. Okeylah, yang tu kertas yang kamu kena siapkan. Jadi cikgu bagi masa untuk kamu siapkan dulu seminit 2. Okay, kamu tengoklah kat skrin tu. Sebenarnya praktis untuk buat format ni sangat penting supaya kita mudah untuk menyelesaikan jawapan secara berstruktur. Kita tengok item by item, kita boleh terus masukkan ke tempatnya. Okey, dah siap dah ke? Okey, boleh respon? Dah okey kan semua? Okeylah, kita tengok soalan. Okay, thank you Fariha. Macam biasalah, kita buat macam cikgu dah ajar dulu. Kalau untuk akaun perdagangan untuk rugi, kita isi dulu 5-6 angka yang asal tu. Tapi ini sebab tak ada pulangan, jadi sikit lah. So, mula-mula kamu refer soalan. Ni saya taruh ni okey ke? Saya besarkan sikit. Okey, teratur no. Okey, yang pertama sekali kita isi angka jualan. So, check soalan. Jualan 96,500. Okay, lepas tu kita masukkan inventory awal 15,240. Belian 40,000. So baris belian jualan siap. Kemudian inventory akhir tengok ayat tambahan nombor 1 12,400. Yang ni sebab tak payah buat PKK, jadi ayat nombor 1 tu dah settle lah. Okay, yang tu lah kan, nombor-nombor asal tu. Kalau seluruh kita buat jualan, pulangan jualan, inventory awal, belian, pulangan belian, inventory akhir dalam PP dengan PKK. So yang ni soalan ni sekerat je, dia dekat tu je lah. Okay, so angka awal tu yang tu sajalah. Boleh faham lah? Okay, jadi sekarang ni kita tengok imbangan lugar balik. Okay, akaun modal, senarai baki modal dalam soalan ni kamu tak perlu gunalah sebab kita tak payah buat penyata kedudukan kewangan, jadi abaikan untuk di segi masukkan jawapan, tak payah. Okay, yang kedua, sampai ke akaun semasa baki tu. Jadi masukkan baliklah akaun semasa dalam ledger akaun semasa. Lela debit. Jadi Lela debit 1,500. Lepas tu
Hanim kredit 3,500. Okey, macam tu lah. Lela debit, Hanim debit. Itu baki awal akaun semasa, masukkan ke dalam akaun semasa. Okey, settle yang tu. Okay, lepas tu kita ada item ambilan, yang ni pun masukkan dalam akaun semasa. Lela ambil 4,006, Hanim ambil 5,006. Masukkan dalam akaun semasa. 4,006 Lela, Hanim 5,600. Okey, masukkan dalam akaun semasa. Selesai. Satu lagi item. Tik. Okey, angkutan masuk Audi. Yang ni masuk di bahagian kos jualan dalam penyata pendapatan ataupun akaun perdagangan. Ingatlah Audi operasinya adalah tambah. Jadi sila sambung di bawah belian. Tambah dengan angkutan masuk 450. Tik. Bank tak payah, PKK tak payah buat. Kenderaan pun tak payah, PKK tak payah buat. Alright, gaji pekerja. Tadi kita ada warnakan. Gaji pekerja ni masuk kat belanja lah. Jangan tersilap dengan gaji berkongsi. Gaji pekerja ni masuk bahagian belanja. Gaji pekerja. Ingat baliklah pelarasan yang kita buat selalu ni, yang form 4 dulu. Gaji ataupun belanja belum bayar, kita perlu tambah kan. Itu adalah belanja tahun semasa yang belum lagi dibayar. Jadi 6,000 tu kamu akan tambah dengan 1,000. Jadi buat jalan kira untuk rugi. 6,000 tambah dengan RM1,000. So masukkan sebagai RM7,000. Okay, ayat nombor 2 pun boleh tik lah sebab kita tak payah buat PKK. Jadi tak payah masukkan sebagai liability semasa lah. So kalau macam dulu kita buat, kita salin masuk dalam PKK. Alright, gaji Hanim. Okay, yang ni ingat, gaji Hanim ni item pengasingan untung rugi. Dia akan muncul dalam akaun pengasingan untung rugi dan juga akaun semasa jika perlu. Okay, ingat baliklah dalam pengasingan untung rugi, gaji kita akan masukkan angka yang penuh. So ini kamu semua sila pergi ke kertas untuk pengasingan untung rugi. So ingat baliklah, dalam PUR gaji masuk penuh. Jadi soalan kata gaji Hanim dia akan dapat setahun adalah 10,500. Jadi dalam pengasingan untung rugi masukkan penuh 10,500. Letak kurungan lah sebab kita akan tolak. Nanti yang tu gaji dalam pool. Dalam akaun semasa, sebab soalan kata ada kan dia dah bayar sebahagian 3,800. Di dalam akaun semasa kamu kena tolak lah. So buka kalkulator 10,500. Kamu tolak dengan 3,800. Jadi dalam akaun semasa, okay, saya patah balik kat sini. Dalam akaun semasa masuk belah mana kelas? Tu yang kita buat tanda dulu, ambilan dengan faedah atas ambilan saja sebelah debit. Jadi yang gaji semua ni masuk sebelah kredit. Gaji kita masukkan balance yang tak banyak lagi adalah 6,700 lah di bawah untuk lajur Hanim lah. Yang tu gaji belum bayar. So kalau kata takut lupa buat jalan kira tepi tu, 10,500 tolak dengan 3,800 lah masuk gaji yang belum dibayar dalam akaun semasa. Okay, jelas lah, ingat balik tu. So, item gaji dengan butiran ikatan perkongsian yang gaji kita dah selesaikan. Okay, insurans, tak ada pelarasan, belanja, salin masuk 3,700. Angkutan keluar pun belanja, salin masuk. Tak ada pelarasan, 400. So, tik, dua ni dah masuk. Okay, akaun belum terima. Yang tu kita kena buat yang sekali lah maklumat tambahan tu. So, bolehlah nak buat sekarang. Okay, peruntukan hutang ragu tu bolehlah. Okay, kita masuk sini, hutang ragu belanja. So, ambil angka soalan bagi dia 5%. Kita darab dengan akaun belum terima 8,000. Okay, kalau 10% dapat 800. So, kalau 5% dapat 400.
So hutang ragu 400. Jadi ayat nombor 4 selesai. Akaun belum bayar pun tak payah masuk dalam jawapan lah. Sebab PKK kita tak buat. Itu diskaun diberi. Belanja RM500. Okay, kita habiskan dulu yang belanja-belanja lain dulu. Kalau tengok lagi maklumat tambahan ni, kita belum buat lagi nombor 3 lah, susut nilai untuk kenderaan. So boleh buat sekarang. Susut nilai kenderaan, jalan kira dia 15% kali kos. Kos kenderaan tadi kita tengok balik. Kos kenderaan adalah RM48,000. Ni kaedah garis lurus lah. So 15% kat kalkulator. 0.15 kali 48,000. 7,200. Okay, susut nilai dapat 7,200. So ayat nombor 3 ni selesai sebab kita tak payah buat PKK. SNT tak payahlah, tak ada pening-pening kepala dulu. Di sini kalau kita nak sambung lagi, kita boleh selesaikan dulu ikatan perkongsian. Jadi dalam soalan sebut ikatan perkongsian FAA, faedah atas ambilan adalah 5%. Jadi mungkin kita boleh buat itu dulu. Pergi balik kat kertas PUR. Faedah tambilan 5%. So kat Lela tulis 5%, di Hanim pun tulis 5%. Kita darab dengan ambilan. Jadi ambilan boleh refer kat ekor semasa kat bawah. Angka ambilan kan ada kat situ. 4,600 dengan 5,600. Okey, jadi darablah. 5% kali 4,600, 230 untuk Lela. Hanim 5% kali 5,600 dapat 280. Ini jumlah kedua-dua mereka dapat 510, bawa ke tepi lah. 510. Okay, yang tu faedah atas ambilan. Tengok balik soalan, faedah atas modal berapa persen? Faedah atas modal ialah 10% setahun. Jadi tulis bracket 10%. Darab. Semak balik modal mereka tadi. Tengok balik soalan, modal mereka 30,000 dengan 20,000. Buat kurungan, tutup kurungan lah lagi, 30,000 dengan 20,000. So yang ni dapat 3,000, Hanim 2,000. Jadi jumlah bawa ke tepi 5,000. Letak dalam bracket nak tolak. Okey lah. So yang ni pun kalau kata kamu nak transfer ke akaun semasa siap-siap pun boleh. Contohnya itulah faedah atas ambilan tu, kamu boleh tulis lah angka tu terus. 230 bawah laju Lela. Bawah laju Hanim dapat 280, tulis terus. Okey. Lepas tu kita boleh buat terus item faedah atas modal. Salin dululah. Sekejap lagi kita kira bagi habis. Okay, faedah atas modal, angka tu lah 3,000 dengan 2,000. Okay, sekarang ni kita dah masuk item tu dulu. So, langkah berikutnya ialah kita nak selesaikan pengiraan untung bersih. Semua orang kita akan patah balik ke akaun perdagangan. Kita selesaikan dulu di atas ni lah. Sambung balik pengiraan di bahagian kos jualan. Jadi 40,000 belian tambah angkutan masuk bawa ke tengah. 40,450. Okey, tambah dengan Ibn Jabal dapat berapa? 15,240 tambah 40,450. 55,690. Okey, tolak dengan terus kecil pula. Tolak dengan inventory akhir 12,400. Kos jualan kamu dapat 43,290. Okay, sekarang ni kamu ambil angka jualan tolak dengan kos jualan.
96,500 tolak balik dengan kos jualan tadi, dapat untung kasar 53,210. Okey, lepas tu kita jumlahkan belanja dulu. 7,000 gaji, insurans 3,007, nama 200 800 lah. 500 dengan 7,200. So jumlah belanja kita dapat 19,200 kan. Okey, jadi kita selesaikan. Kita pun tengoklah balik jumlah untuk kasar 53, jumlah belanja 19. So confirm dapat bawah ni untung bersih. So tuliskan butiran untung bersih. Okay, tolak baliklah dengan atas tu. 53,210 kamu tolak balik dengan belanja, dapat untung bersih 34,010 ringgit. Okey, itu untung bersih daripada akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, bawa angka tersebut ke akaun pengasingan untung rugi lah. So bawa pergi kat atas ni 34,010 ringgit. Nampak kan? Cikgu try bagi masuk satu page tengok. Nombor yang sama lah untuk bersih di bawah ni. Bawa masuk ke pengasingan untung rugi. Okay, sekarang ni kamu selesaikan pula pengiraan kongsi untung ataupun kongsi rugi. Okay, kalkulator ada angka tu 34,010 tambah dengan FAA. Dapat kat sini 34,520. Okay. Dan kita tolak dengan 5,000 gaji. Fact data modal dan tolak gaji 10,500. So kamu patut dapat di bawah tu 19,020 ringgit. Okay, ini masih lagi angka positif kan. Jadi ini adalah mereka akan berkongsi untung. Okay, jadi akaun semasa di bawah tu, pengiraan tu kita tengok balik dia punya nisbah kongsi untung. Dia balik pada soalan tadi, Lela 3 bahagian, Hanim 2 bahagian. Lela 3, Hanim 2. Jadi per 5 darab dengan untung tadi 19,020 ringgit. Kita tekan kalkulator kali 3/5. Seorang dapat 11,412. Lagi seorang, kita tolak balik lah. Tolak balik dengan 19,020. Balance dia dapat 7,608 ringgit. So make sure jumlah kamu kongsi untung ni, jumlah kamu dapat 19,020 lah. Make sure dapat lagi. Kalau kita dapat nombor lain, maksudnya kita kira tak betul lah. Alright, so kita dapat untung, kongsi untung. Jadi kongsi untung tu bawa ke akaun semasa. So ingat balik lah, untung akan menambahkan modal. Akaun semasa ni adalah akaun equity pemilik. Ditambah E akan dikreditkan. Jadi kamu masukkan angka untung tu ke sebelah kredit akaun semasa. So Lela kamu tulis 11,412. Hanim 7,608. Butiran dia tu lah tajuk akaun atas tu lah. Pengasingan untung rugi. Okey, yang tu kita dah masukkan ke semua item yang kita perlu masukkan. Jadi penghabisan soalan ni kita akan imbangkan akaun semasa. Okey, macam cikgu selalu pesan lah, kita tak tahu lah akaun ledger mana, baki mana, duduk belah mana. Jadi make sure at least macam sebelah kredit ni dia punya baris kita guna lebih banyak daripada sebelah debit. Kamu make sure ada selang satu, kamu akan buat jumlah lah. Make sure ada lebih. Atau kod-kod lah. Akaun ni pun dia ada baki dua-dua belah. Dia make sure ada lebih. Alright, so kita tengok balik lah secara kasarnya. Kita tengok secara kasar memang kita akan dapati mereka berdua akan dapat baki normal lah sebab kredit besar kan. So kita tengok yang Lela dulu. 3,000 tambah 11. 412 jumlah dia
14,412 tolak dengan belah debit dulu. Tolak 1,500, tolak 4,600, tolak 230. Okey, dapat baki 8082. Baki HB. Okey, bawa ke bawah terus. Baki BB 8082. Okey, kamu kira pula Hanim. Jumlahkan yang kredit dulu. 3,500 tambah 6,700 tambah 2,000 tambah dengan 7,608 jumlah 19,808 tulis dulu belah. Itu tolak 2 ketui dulu, tolak 5,006 tolak 280 dapat angka imbang dia baki 13,928. 13,928. Ialah dapat baki dua-dua orang balik sebelah kredit. Ni bermaksud apa? Untuk Lela tahun ni, tahun perniagaan semasa ni, dia punya modal meningkat sebanyak RM8,082. Untuk Hanim tahun semasa ni modalnya meningkat sebanyak RM13,928. Kena yang tu cikgu ulang kaji balik dengan kamu, tajuk perkongsian tu menyediakan akaun perdagangan untuk rugi, termasuklah pengasingan untuk rugi sehingga ekor semasa. Soalan ni memang tak boleh buat PKK sebab kalau kamu tengok balik soalan tu, cuba kamu jumlahkan. Laju debit dengan laju kredit, tadi cikgu try jumlahkan, dia tak sama. Jadi kita tak boleh buat PKK lah sebab takkan seimbang. Soalan ni dia setakat buat sampai akaun semasa sahaja. Okay lah, so untuk yang join kelas cikgu pagi ni, ya cikgu ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Okay, kita takat ni dulu. So, sekejap lagi macam biasa cikgu akan hantar screenshot gambar ni beserta dengan rakaman untuk kamu tonton semula. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.